Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menjawab soalan untuk titik pulang modal. Okey, titik pulang modal ni pelbagai bentuk soalan yang akan diberikan. Okey, ini antara salah satu bentuk soalan. Okey, kita tengok yang pertama yang awak tahu untuk titik pulang modal, apa yang awak kena tahu iaitu dia berkaitan dengan kos tetap. Okey, kos tetap. Lepas tu dia akan ada kos berubah. Okey, kos ni ini bab akhir sebab kita belajar tentang kos. Lepas tu awak kena tahu MCS dan TPM. Ini yang selalulah kalau untuk titik pulang modal. TPM ni maksudnya apabila kita mengeluarkan satu kos, kita akan dapat untung dan kita akan nak tengoklah kalau kita balik modal, maksudnya kita punya perniagaan masih okey lagi. Tapi kalau awak mendapat rugi, maksudnya awak akan perlulah apa yang perancangan seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kilang perabot gemilang merupakan pengeluar meja lipat yang terletak di kawasan perindustrian Bukit Ramban, Melaka. Okey, berikut merupakan maklumat pelbagai peringkat keluaran. Peringkat keluaran ni maksudnya unit keluaran lah yang dikeluarkan untuk mengeluarkan meja lipat. Okey, pada tahun 2019. Okey, kita tengok maklumat dia. Apa yang diberikan. Okey, paras keluaran maksudnya unit keluaran dalam unit lah. Okey, jumlah kos dan jumlah hasil. Jumlah kos ni, dalam jumlah kos akan termasuknya kos tetap dan kos berubah. Okey. Jumlah hasil ni apa yang kita perolehilah keuntungan kita hasil selepas kita dah mengeluarkan kos. Okey, berapa unit kita keluarkan, okey, dia akan kita dapatkan hasil. Okey, cuba awak tengok dalam jadual ni, antara setiap unit pengeluaran ni dia ada beza dia. Okey, apa beza dia kat sini? Okey, untuk paras unit keluaran, pada tahap kosong, okey, unit pengeluaran kosong, maksudnya awak tak keluarkan pengeluaran, tetapi jumlah kos dia berlaku 20,000 kat sini, tapi awak tak dapat hasil. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Okey, apabila walaupun tak ada pengeluaran, awak kena tanggung kos. Okey, kos dia sebanyak 20,000. Okey, apa dia kos ni? Kos ini ialah kos tetap. Okey, maksud kos tetap kat sini, nama pun tetap kan. Walaupun tak berlaku unit pengeluaran, awak tak laksanakan pengeluaran, kilang tak produce apa-apa, kos tetap kena tanggung, kos tetap. Okey, apa dia contoh kos tetap? Okey, kita awak pernah belajar. Okey, bayaran bil, kadar bayaran. Okey, lagi sewa kilang. Sewa kilang kena bayar. Walaupun awak tak keluar, maksudnya waktu COVID ke waktu pandemik, awak tak berjalan kilang dia, tapi kena tanggung kos juga sebab setiap bulan kena bayar. Okey, bayaran bil selalunya sewa kilang. Okey. Untuk kos berubah, dia tak akan ada kos berubah sebab apa? Kos berubah ni melibatkan pekerja. Kita punya bahan langsung, kita punya upah langsung, kita punya gajilah, gaji pekerja kita. Jadi apabila tiada pengeluaran, kos tetap juga berlaku. Apa benda maksud kos ni? Ini ialah kos tetap. Okey. Jumlah dia tak adalah sebab awak tak keluarkan unit. Okey, awak tengok pada tingkat 2,000, jumlah kos awak 80,000, jumlah hasil awak 140,000. Okey, jadi kat sini awak dah nampak dah. Kos tetap berlaku, setiap unit ni tetap sama 20,000, sini pun 20,000, sini pun 20,000, sini 20,000, sini 20,000. Beza dia ialah nanti awak akan dapat dia ialah kos berubah. Jadi untuk dalam jumlah kos, maksud jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Okey? Okey, jadi awak dah tahu dah setiap keluaran tu 20,000 memang kos tetap. Jadi lebih dia ialah kos berubah. Okey? Boleh? Kita tengok yang pertama. Apa kehendak soalan? Okey, cuba tengok maklumat. Kos tetap diandalkan mala. Mala tu maksudnya tak berubahlah. Tetap sama setiap keluaran. Tetap. Mala ni tetap. Sama. Okey, ataupun sama. Okey, kita tengok kehendak soalan ni. Selalunya soalan ni dia akan, contoh untuk jumlah ni selalunya 2 markah. Sini pun 2 markah. Setiap tu selalunya 2 markah. Kecuali apabila awak nak melakar graf. Okey, tengok soalan yang pertama.
Kita tengok soalan pertama. Soalan minta jumlah kos tetap. Okey, awak dah tahu dah tadi, kita dah buat dah tadi sebenarnya. Jadi, cara pengiraan dia macam tadilah. Kita buat jumlah kos, formula dia jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Jadi sebenarnya tak perlu buat perkiraan pun. Jumlah kos kita terus ambil pada unit pengeluaran kosong. Sebab apa? Kita anggap walaupun tak keluarkan unit pengeluaran, kos tetap juga berlaku. Jadi sini 20,000. Kita anggap dia kos tetap ni X lagi, kos berubah tak ada, kosong Okay, jadi maksudnya X sama dengan 20,000 lah. X tu maksudnya kos tetap. Okey, boleh? Okay, next, kita bagi kos berubah seunit. Okay, seperti yang awak tahu, kos berubah. Okay, seperti yang awak tahu, kos berubah ialah apa dia punya rumus untuk kos berubah? Okay, kita tengok tadi cikgu dah bagi rumus dia. JK sama dengan KT tambah KB. Okay, untuk dapatkan kos berubah seunit. Ingat, bila kita seunit, mesti ada kaitan dengan unit pengeluaran. Okay, kita tengok yang nombor 2. Kita masukkan rumus. Okay, jadi jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Okay, lepas tu awak kena bahagi dengan unit. Okay, nanti. Okay, ni rumus yang asal dia lah. Tapi apabila kita nak cari kos berubah seunit, okay, jadi formula dia kos berubah seunit sama dengan kos tetap sama dengan jumlah kos tolak dengan kos tetap. Okay, bahagi dengan unit pengeluaran. Okay, jadi kita ambil je mana-mana tingkat pengeluaran. Sebenarnya sama. Sebab apa cikgu cakap sama? Beza antara cuma 4,000 tolak 2,000, beza dia 2,000 kan? Betul? Okay. 6,000 tolak ni maksudnya setiap tu gandaan ni sama. Jadi dekat sini macam mana kita nak kira? Okay, macam mana kita nak kira kita? Sebab dia sebut seunit. Kalau dia tak sebut seunit, awak tak perlu bahagi dengan unit pengeluaran. Jadi jumlah kos kita ambil lah mana-mana. Kita ambil paling senang lah. Kita ambil yang 80,000 lah. Awal-awal kan kita ambil yang ni. Okey, 80,000. Awak dah tahu dah kos tetap kita tadi berapa? Kos tetap kita tadi 20,000. Okey, tolak dengan 20,000. Bahagi dengan, apabila awak dah ambil 80,000 dekat sini, unit pengeluaran kena ambil yang sama lah. Tak boleh ambil 80,000, unit pengeluaran 4,000. Tak boleh. Dia mesti satu arah yang sama. Okey, 2,000 kat sini. Jadi, bila awak bahagi, awak tolak, awak akan dapat RM30. Okey, 80,000 tolak ni 60,000 bagi 2,000, 60,000. Mesti buat RM. Sebab dia nak kos berubah seunit. Kos tu maksudnya dalam bentuk RM. Okey, boleh? Okey, next. Bila awak dah dapat benda ni, sebenarnya mudahlah apabila kita nak buat nombor 3 nanti. Nombor 3 ni TPM. Ingat rumus TPM. Okey, apa rumus TPM? Sama dengan kos tetap bahagi dengan MCS. Okey, apa dia MCS? Margin caruman seunit. Okey, macam mana nak dapat margin caruman seunit? Okey, margin caruman seunit, formula dia apa? Harga jualan tolak dengan kos harga jualan seunit Harga jualan seunit bagi dengan kos berubah seunit. Okey, boleh? Okey, macam mana nak dapatkan ni? Kita cari dulu satu-satu. Kita buat satu persatu. Okey, nak cari harga jualan seunit. Okey, dekat sini dia ada bagi tak? Cuba cari. Ada tak harga jualan seunit? Okey, tak ada. Harga tu melibatkan kita punya jualan kita. Okey, jadi sekarang ni untuk cari harga jualan seunit, okey, dia punya rumus dia harga jualan seunit, rumus dia jumlah hasil. Sebab tu dia bagi kotak hasil tadi. Sebab kotak hasil tu berkaitan kita punya harga jualan. Okey, bahagi dengan unit pengeluaran.
Dekat sini pun sama. Kita nak try lah, kita ambil mana-mana tingkat pengeluaran. Tadi kita dah ambil yang 8,000, kita cuba ambil yang 4,000. Okey, kita ambil ni, kita ambil 280. 280 bagikan unit pengeluaran dia berapa? 4,000. Okey, 4,000. Okey, cuba bagikan. Jadi awak akan dapat RM70. RM70. Jadi awak dah tahu dah. Kita punya harga jualan unit kita RM70. Jadi awak boleh letaklah, awak dah boleh cari MCS. Jadi RM70 tolak dengan RM30 sama dengan RM40. Kita dah dapat MCS. Apabila kita dah dapat MCS, mudahlah kita nak buat TPM. Okey, macam mana nak buat TPM? Macam mana kita nak kira TPM? Sebenarnya bila dah ada maklumat harga jualan seunit, dia ada maklumat kos berubah seunit, kita mudah nak cari TPM. TPM ni maksudnya kita balik modal lah. Tak ada untung, tak ada rugi. Okey, boleh? Okey, rumus dia tadi kita dah bagi rumus dia ni. Kita tengok pengiraan kat sini. Jadi, kita terus masukkan dalam rumus. Kos tetap kita ialah RM20,000 bahagi dengan, kita dah kira siap-siap dah MCS kita. Jadi, bahagi dengan RM40. Jadi, dekat sini, jawapan dia apa? Jawapan dia 500. Okay, 500 ni dalam bentuk unit. 500 unit. Okey, macam mana kita nak jadikan TPM dalam bentuk RM? Jadi nak dapatkan RM, 500 unit darab dengan harga jualan kita, RM70. Jadi berapa awak dapat? RM35,000. Okey, boleh? Jadi selesailah untuk nombor 1, 2, 3. Tetapi kalau dalam soalan, dia tak maklumkan dia nak dalam bentuk unit ataupun dalam bentuk RM, awak buat dua-dua pun diterima. Kalau contohnya, buat dia tak apa dua-dua. Sebab apa? Kadang-kadang apabila kadang-kadang soalan ni berkaitan tau. Dia suruh awak melakarkan graf. Jadi bila melakarkan graf tu perlu ada dalam bentuk RM sebab kita nak plotkan dia. Okey, boleh? Okey, next kita akan pergi yang keempat. Okey, yang keempat itu jumlah unit yang perlu dikeluarkan apabila kita sasarkan untung kita RM40,000. Berapa unit kita nak kira nak dapat apabila kita dah sasar RM40,000. Jadi kita kena keluarkan berapa unit. Jadi kita dah ada target kita lah. Okey, ni target kita. Okey, jadi apa rumus dia? Rumus dia mudah je. Kita akan guna rumus TPM lah. Okey. Kita akan guna rumus TPM tapi dia akan ada tambahan macam ni. Okey, rumus dia nanti untuk nombor 4 untuk nombor 4, rumus dia kos tetap tambah dengan untung sasaran bahagi dengan MCS. Jadi kalau selalunya soalan dia akan soalan ni mesti akan keluarlah macam ni. Dia akan bagi sasaran berapa unit pengeluaran yang awak kena keluarkan. Okey. Kos tetap dia ialah 20k, 20,000 tambah dengan unit sasaran dia untuk sasaran dia 40,000. Terus bagi MCS. MCS kita tadi 40. Jadi berapa jawapan dia? 1,500 unit. Okey. Okey, boleh? Jadi settle lah. Jadi settle untuk unit yang dikeluarkan. Dan ni selalunya 2 markah, 2 markah, 2, 2. Kat sini dah sasar dapat 8. Okey. Dalam soalan yang kelima, kita tengok soalan kelima, ada beza ada ayat melakarkan dengan ayat melukis. Kalau melukis, awak kena plotkan betul-betul graf. Tapi kalau soalan melakarkan, awak boleh buat dalam kertas kajang biasa saja, lakar saja. Tapi lakar pun mesti plot dia yang betul. Okey, awak cuba lakar sahaja. Kita akan ambil maklumat tadi ya. Yang pentingnya maklumat kita ada maklumat MCS kita, maklumat unit kita. Okey, macam mana lakar dia? Okey, markah kat sini dia akan tengok kat sini Dia ada kos tetap. Kita kena lakar jumlah kos, dia nak tengok jumlah hasil dan titik pulang modal. Okey, kita tengok Okey, apabila awak dah plotkan, yang penting dia awak kena ingat Pak C dia ni mesti kena buat. Okey. Kat sini. Okey, ni Pak C. Ni Pak C kos. Okey, kos dalam bentuk RM lah. Okey, lepas ini ini unit pengeluaran kita.
Okey, ni unit. Okey, unit pengeluaran. Lepas tu jangan lupa titik origin. Ini wajib lah. Okay, lepas tu apa step yang mula-mula kita kena buat? Kita buat dulu dia punya kos tetap kita. Oh, saya ingat pula. Okay, kita buat kos tetap kita. Okay, tak apa, lurus sikit. Okay, lepas tu ini ada label kos tetap lah. Okay, lepas tu awak tarik ke atas. Ini untuk label jumlah hasil. Okay, ini jumlah hasil. Ini kos tetap kita. Okay, lepas tu daripada sini awak akan tarik, dia akan bertembung kat sini. Okay, ini ialah jumlah kos kita. Okay, boleh? Lepas tu dekat sini dia akan bercantum lah. Okay, tak apa, cikgu buat yang lain. Cikgu buat yang lain. Sekejap Okay. Jadi dekat sini yang pertama sekali awak tarik. Okay, lepas tu ini tarik tinggi sikit. Tak pula cantik kejap Okay, kita insert dululah. Yang pertama sekali awak kena masukkan ni. Buat dulu dia punya, okay, ni untuk kos tetap. Lepas tu awak tarik daripada bawah ni untuk kos berubah. Untuk jumlah hasil ni. Ni untuk jumlah hasil. Okay. Okay, jumlah hasil dia kat atas ni. Pastikan dia tinggi lah, dia tinggi sikit. Okay. Lepas tu baru awak tarik dengan ni. Ni. Dekat sini lah cikgu nak tunjukkan. Okay, dekat sini. Okay, sini ialah kos tetap dia. Ada markah, saya tadi ada markah, satu markah nanti. Dekat sini apabila daripada bawah titik origin ke naik ke atas, ia ialah jumlah hasil. Okey, daripada titik kos tetap ni, garis sentuh kos tetap ni ke sini, ia ialah jumlah kos. Okey, dekat mana titik pula modal? Dekat sinilah persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Okey, jadi awak buat tarik gini. Okey, berapa titik pola modal kita? Jadi dekat sini tadi awak ambil lah nilai yang kita kira tadi. 35,000. Ini dalam bentuk RM. Okey, dia punya unit dia 500. Okey, kos tetap kita kat sini 20,000. Kalau soalan minta awak lorekkan lah. Kalau tak minta pun awak lorek je, senang. Nanti awak dah biasa. Ini ialah awak kena labelkan. Ini ialah TPM. Kena buat penuh titik pulang modal. Okey, ini ialah lorekkan rugi. Sebab apa kita kata rugi? Jumlah kos tinggi daripada jumlah hasil. Okey, lepas tu ini ialah lorekkan untuk untung. Okey, lorekkan untuk untung. Okey, jadi markah dia apabila awak dah lengkap paksi dia kos, paksi unit keluaran, ada paksi ini satu markah. Paksi jumlah hasil satu, jumlah kos satu, kos tetap satu. Ini pun satu. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selalunya 5 ataupun 6 markah. Tapi selalunya kalau awak buat sekali dengan rugi semua ni, boleh dapat maksimum. Kadang-kadang ada graf tu, markah ada 10. Jadi minimum selalunya 5 lah. Okay. Jadi untuk soalan titik pulang modal, okay, macam tu lah. Selalunya dia akan minta kos tetap, kos berubah, titik pulang modal. Okay, lepas tu untuk soalan kedua pun sama, dia bagi. Okay, dia mudah lah, awak dah biasa tadi kan soalan yang kedua, tak ada masalah. Okay, tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga, kadang-kadang dia bagi bentuk macam ni. Kalau bentuk macam ni, awak kena tahu susut nilai mesin ni kos apa, sewa kilang kos apa. Kena pasti dulu sama ada dia kos tetap ataupun dia kos berubah. Kos berubah selalunya harga bahan mentah kita, bahan langsung kita, harga upah kita, upah pekerja, upah langsung, upah orang yang bekerja tu. Jadi awak nampak kat sini dah. Harga kos berubah kita yang ni lah 1, 2, 3, 4, 5. Ini kos berubah kita. Okay, ni dia dah bagi dalam bentuk unit. Awak tambah je lah. Okay, ini ialah
sewa kilang dengan susut nilai dia ialah kos tetap. Mudahlah. Okay, tengok pada soalan. Soalan suruh hitung margin carum mas unit, lepas tu suruh hitung titik pulang modal. Jadi awak dah tahu dah kos tetap berapa, awak dah tahu kos berubah berapa. Jadi mudahlah. Lepas tu harga jualan. Dia bagi tahu tak harga jualan. Berapa dia jual. Kita tengok harga jualan unit ada tak? Soalan ni kat atas. Okey, dia dah bagi tahu. Harga jualan satu paket minuman RM RM5. Awak dah tahu dah harga jualan dia. Macam tadi kita kena cari harga jualan. Okey, kalau ini dia mudah. Harga jualan yang diberi RM5. RM5. Okey, tengok soalan yang kedua. Sama juga. Ni kalau lukiskan, awak kena buat betul-betul graf. Kalau lukiskan, dia punya skala dia kena betul. Anda perlu labelkan. Tengok apa label yang diminta. Tunjukkan titik pulang modal, lorikkan untung dan rugi. Lepas tu hitungkan keuntungan. Nyatakan fungsi titik pulang modal. Okey? Itu sahaja untuk titik pulang modal. Sekian, terima kasih. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.